Hello, hari ni saya nak tunjuk cara menanam cili padi jenis Sakata Hot Pepper F1 Hybrid 508. Ini jenis cili padi yang orang kata jenis export quality. Dia ada banyak jenis cili padi dekat Malaysia ni yang biasa peladang-peladang dia tanam. Semua pun bagus, sedap. Tapi yang ni biasa orang tanam untuk ekspor keluar ataupun untuk kegunaan di pasar harian juga. Harga dia pun lebih kurang sama saja, tak ada banyak perbezaan dari segi harga walaupun apa jenis cili padi pun kita tanam. Tapi kalau siapa nak tanam dekat rumah-rumah ni ataupun untuk kegunaan sendiri, baik tanam jenis yang kualiti sikit lah. Saya rasa sebab banyak peladang pun guna jenis ni. Saya dapat recommendation daripada salah seorang kawan saya peladang yang guna jenis benih ni. Hasil dia pun bagus sebab dia kata benih macam ni dia branded sikit, dia boleh tahan penyakit macam whitefly, jenis penyakit boleh tahan. Walaupun dia tengah berbuah tapi daun dia dah ada macam penyakit, tapi masih dia boleh buah tu pun dari kualiti. Buah tu tak macam rosak. Jadi itu salah satu perkara yang penting masa pilih benih lah. Ada juga benih brand yang sama, tapi yang ni cili kulai. Sama juga Hot Pepper F1 Hybrid SJ2461. Ni jenis cili kulai. Yang saya dah buat di video dulu pasal hasil cili kulai yang saya pernah tanam dekat vertical tower, pun berkesan dan bagus. Memang memuaskan lah. Tapi hari ni saya nak cerita pasal jenis tanaman untuk cili padi 508. Jadi first, kita ada tray yang panjang sebenarnya, tapi saya dah potong tray ni separuh sebab saya buat untuk kegunaan rumah. Jadi saya dah bancuk benih tadi. Lepas tu saya nak semai dekat tray yang ni lah. Tray ni jenis tray yang besar sebab kalau ikut ukuran dia memang besar. Satu bahagian ni boleh tapung dekat 3-4 benih. Benih ni boleh letak banyak-banyak. Bila dia dah besar macam 2 inci ke 3 inci, kita boleh pisahkan pokok tu, lepas tu tanam ke polybag yang besar, dia masih boleh hidup. Pernah try, memang dah sukses lah. Jadi plan saya nak tanam dekat 3-4 biji dalam setiap lubang ni. Boleh dah dapat 30-40 pokok macam tu. Jadi tower saya satu yang vertical tower dalam video-video yang saya pernah tunjuk ni, dia boleh tampung dekat 25 ke 26 pokok. Jadi saya planning nak letak 2 tower, lepas tu nak letak pokok cili padi. Itu plan saya lah. Lepas tu butir-butir dalam paket ni kan, saya beli ni kat Shopee. Dalam paket ni ada dekat 1500 biji benih. Bukan semuanya boleh digunakan sebab setengah biji benih tu mungkin dia ada rosak, kita tak akan tahu. Jadi pembekal pun tak akan tahu. Dia tak boleh buat eksperimen sebelum dia hantar benih macam ni. Saya bukan nak recommend benih ni lah, tapi future saya memang plan nak tanam benih-benih yang jenis lain juga. Tapi ini pasal saya dah beli ni, saya terpaksa guna yang ni. Itu saja. Lagi satu, saya pernah tanam benih ni, dia memang hasilnya pun boleh cakap memuaskan untuk apa yang saya nak lah, untuk kegunaan saya. Jadi saya dah test, saya dah try. Sekarang saya nak just tunjuk pengalaman saya macam mana saya buat awal-awal dulu. Yang tiga lidi ni yang anda tengok ni, hari ni saya dapat benih petola daripada Shopee. Saya order, ada dapat 8 benih tapi saya tanam 3 benih saja kat sini. Benih petola dah tanam dah, tapi untuk cili ni saya nak tunjuk macam mana saya nak buat. Jadi saya tunggu dululah. Kita ambil pit moss, kita penuhkan kat sini. Lepas tu kita mendapkan dengan spray macam ni. Kita spraykan bagi dia mendap. Bila dah mendap macam ni, lepas tu bila kita dah rendam biji benih tu dalam cawan macam ni, katakan kita letak garam dah macam 1,5 sudu teh ke apa, kita letak dalam ni. Lepas tu isikan air sampai separuh, bagi dia rendam dalam 2-3 jam. Lepas tu baru kita masukkan dalam tray semai ni. Jadi selepas dah masukkan, kita kena cover dengan plastik hitam ataupun macam manalah. Saya akan gunakan benda macam ni untuk cover sebab dah potong separuh, dia ngam-ngam, dia boleh duduk di tengah-tengah. Tapi kalau orang yang tak ada experience, dia boleh pakai plastik hitam terus, plastik sampah yang tu yang kita guna kan. Kita cover, kita letak dekat tempat yang redup, tak payah buat pengairan sebab kita dah spray tadi, dah kasi dia lembab kan. Kita letak kat tempat redup, jadi tak kena cahaya matahari. Air tu boleh stay kat sana untuk 5-6 hari lah. Itulah yang penting. Selepas 5-6 hari ni, kita kena make
sure selepas 5 hari memang kena ada hasil. Dia memang kena hasil tu, bukan hasil buah lah, dia macam dia kena dia punya biji tu dia memang kena sprout. Kalau dia tak keluar daripada biji tu, maknanya cara semai ni gagal. Dia tempoh dia 5 ke 7 hari saja. Lebih 7 hari kalau dia tak keluar, tapi dia keluar hari ke-10, hari ke-12, maknanya kualiti peat moss tak bagus, ataupun cara kita semai ni pun tak bagus. Mungkin kita letak dekat lantai yang apa orang kata tak ada cahaya matahari, tapi lantai tu panas. Jadi kemungkinan kepanasan tu dah serap air dekat peat moss ni. Jadi dia akan dia akan merosakkan pembesaran benih tu lah. Daripada benih tu keluar sprout kan, dia akan rosakkan. Jadi kita kena tahu benda ni semua. Jadi cara pemilihan benih ni memang penting lah. Saya dah dekat 1005 ni, baru saya guna dekat 50-60 dah. Jadi boleh gunalah sampai habis. Benih yang ni saya dah eksperimen dulu dah. Memang dah ada dekat 380 lebih pokok sebenarnya. Sebenarnya ada dekat 400 pokok, tapi masa saya buat video tu saya tunjuk 380 just to show a figure lah. Ini pun saya dah test, memang dah berkesan, memang laku. Jadi bila saya ada kawasan yang lebih besar, saya mungkin akan buat secara besar-besaran. Tapi buat sekarang, masa time PKP, saya nak buat eksperimen. Jadi biar buat eksperimen kat rumah. Bila dah berjaya, nanti dah tahu benda ni memang boleh buat cara macam ni daripada tanam kat ladang. Kita nanti boleh buat lah besar-besaran. Nanti dapatkan lesen ke apa ke untuk membuat cara besar-besaran macam tu lah, dengan kawasan yang terhad kan. Biasa benih-benih ni semua diguna di ladang, tapi saya guna untuk pengguna rumah. Kat Shopee ada juga yang orang jual benih tu, macam satu paket dah ada dekat 20 biji, dekat RM1, RM2, RM3. Itu pun tak salah digunakan, boleh digunakan juga. Tapi kalau nak ikut kualiti ladang, kebanyakan orang guna jenis-jenis branded yang macam Sakata ada banyak jenis brand. Kita boleh Google, kita boleh tahu ada banyak jenis cili bara. Kita pun akan terkejut bila kita Google kan berapa jenis cili yang ada dekat pasaran sekarang. Kita pun akan terkejut, dah banyak jenis cili. Saya pun bila saya Google, saya tengok saya ingat saya beli yang ni satu saja, tapi tiba-tiba saya tengok ada beribu-ribu jenis. Bukan beribu lah, exaggerate lah, ada dekat berpuluh-puluh jenis cili. Jadi saya pun try lah yang mana orang paling pakai kan. Jadi saya pakai benda ni. Cili kulai pun sama, dia ada banyak jenis cili kulai. Kebanyakan pengguna masa dia pergi pasar tu, dia main beli cili aja, sebab kebanyakan orang janji dapat cili kulai hijau atau merah, dia terus pakai. Jadi kebanyakan orang tak tahu dia daripada negara mana, pertumbuhan dia macam mana, cara pembajaan dia macam mana. Ramai orang tak tahu, sebab kalau guna pembajaan yang betul, tanaman yang betul, rasa cili tu memang padat lah, memang best. Tapi bila saya tanam sendiri, saya guna baja yang betul, saya guna cara pembajaan yang betul, cara pengairan yang betul, benih yang kualiti. Bila saya makan tu memang rasa lain daripada biasa yang saya beli dekat kedai. Itu salah satu pengalaman saya lah. Jadi bila kita kadang-kadang beli dekat pasar pun kita dah boleh tahu dah, kalau kita dah tanam sendiri kan, kita dah tahu kualiti dia macam mana. Itu satu pengalaman saya nak share lah. Jadi yang ni saya akan nanti semai benih, lepas tu saya akan tanam dia, lepas tu saya akan tutupkan dengan cover ni. Ni pun hitam, dia ada lubang. Walaupun dia ada lubang, pasal saya dah eksperimen dulu, saya tahu dia akan keluar juga, dia akan berhasil juga. Jadi saya akan guna pelitup yang ni lah. Tapi kalau siapa-siapa yang tak ada benda macam ni ke, atau patut kena guna plastik, jadi terus gunakan plastik saja, tak payah banyak cerita kan. Guna plastik, tunggu 7 hari maksimum. Kalau benda tu dah sprout, maknanya berjaya. Lepas tu bila dah 7 hari dah sprout kan, kita keluarkan plastik tu. Lepas tu kita boleh letak dekat kawasan yang rendah daripada kena cahaya matahari. Lepas tu kita kena sembuh air tiap hari. Bila kita sembuh air tiap hari, dia dah boleh tengok lah pertumbuhan dia makin besar. Setiap hari ada pembesaran dia, macam dalam seminggu dah boleh tengok 2 inci, 3 inci, 4 inci macam tu. Bila dah keluar 2, 3, 4 inci ataupun 4 daun, 5 daun macam tu, kita boleh dah pindah dekat polybag ke, tower system ke, apa jenis pun kita dah boleh pindah dah. Janji dia kena ada 5-6 daun dalam pembesaran dia tu. Okeylah, jadi yang ni saja saya nak share. Nanti saya akan tunjuk cara-cara yang saya buat sedemikian.